Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Satu kenyataan terkini daripada Abah Kau. Yang seakan-akan kenyataan ini meminta belas kasihan kerana kononnya beliau menjadi mangsa kepada pendakwaan, mangsa kepada politik kotor. Itu antara kenyataan beliau. Dan terkini juga adalah kenyataan daripada Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, berkaitan dengan pembentangan bajet tahun 2025. Jadi menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda. Untuk yang pertamanya, kenyataan daripada Muhyiddin. Seakan-akan belum menjadi mangsa politik kotor. Mari kita lihat dan kita berikan sedikit pandangan berkaitan dengan isu ini. Jadi untuk yang pertamanya, Muhyiddin mengatakan kekal tabah hadapi politik kotor. Muhyiddin beritahu kepada Parti Bersatu. Apakah yang dimaksudkan oleh Muhyiddin Yassin ini, sahabat-sahabat semua? Sempena ulang tahun ke-8 Bersatu, Presidennya memberi amaran terhadap ancaman terbuka kepada asas parti itu. Presidennya Bersatu, iaitu Muhyiddin Yassin, menggesa ahli partinya kekal tabah dalam menghadapi politik kotor, tidak demokratik dan tidak berperlembagaan yang dimainkan lawan. Wow, begitu beratnya tuduhan-tuduhan ini yang dibuat. Kalau tidak demokratik, tiadalah pilihan raya kecil yang akan diadakan. Kalau tidak berperlembagaan, tiadalah mereka-mereka ini didakwa mengikut perlembagaan, apatah lagi menyentuh ataupun mengheret institusi diraja. Katanya politik kotor. Siapa politik kotor di sini, sahabat semua? Yang memainkan isu bangsa dan agama, mengheret institusi diraja itu bukannya kerajaan hari ini, bukannya pemimpin-pemimpin daripada Pakatan Harapan, Barisan Nasional, tetapi daripada pemimpin PAS dan Bersatu itu sendiri. Jadi mereka ni sekarang ini seakan-akan cuba memusingkan segala fakta. Ini pandangan saya, sahabat semua. Dalam kenyataan sempena ulang tahun ke-8 Bersatu, beliau berkata asas parti ini kini berdepan dengan ancaman terbuka. Katanya perjuangan kita untuk mempertahankan hak orang Melayu dan Bumi-Putra serta kedudukan agama Islam tanpa menjejaskan hak kaum dan agama lain seperti mana termaktub dalam pelabuhan persekutuan dikatakan kesalahan 3R, kaum dan juga agama dan raja-raja. Jadi ini saya ingin beri pandangan sedikit, sahabat semua. Katanya mereka mempertahankan hak Melayu dan Bumi-Putra, itu kita tidak boleh nafikan. Tetapi selain parti mereka, sahabat semua, bukan mereka sahaja yang mempertahankan hak orang Melayu dan Bumi-Putra dan serta kedudukan agama Islam. Bagi pandangan saya, sebuah parti seperti UMNO Barisan Nasional yang sudah begitu lama dalam mempertahankan hak Melayu dan Bumi-Putra, agama, tidak boleh dinafikan. Begitu juga dengan parti seperti Parti Amanah, Parti Keadilan Rakyat, sahabat semua. Kerana apa yang berlaku di dalam mereka itu ada Melayu, bangsa Melayu, beragama Islam dan sebagainya. Jadi kalau Muhyiddin mengatakan mereka mempertahankan hak Melayu, Bumi-Putra, tetapi dianggap maka dikatakan menyalahi ataupun menyentuh isu 3R, bagi saya itu adalah satu kenyataan yang tidak bertanggung jawab. Kita bebas mengatakan berkaitan dengan kaum agama, tetapi jangan sampai kita punya batas, jangan sampai menunggang kaum agama menggunakan isu bangsa untuk mengheret mereka ataupun rakyat ataupun bangsa Melayu di luar sana untuk membenci kerajaan yang ada hari ini, membenci, menyemai kebencian yang boleh menyebabkan ketidaktentuan, kehuru-haraan negara kita. Itu sebenarnya yang kita tidak mahu. Tidak ada masalah, tidak ada masalah untuk memperjuangkan hak. Sebab hak orang Melayu dan Bumi-Putra itu memang ada dalam perlembagaan, dan Parti UMNO Barisan Nasional, Parti Amanah, Parti PKR, Parti Keadilan Rakyat juga memperjuangkan hak yang sama. Bukan Parti Bersatu saja maupun PAS, sahabat-sahabat semua. Itu pandangan saya. Dan Muhyiddin juga kita akan dituduh menghasut dan boleh didakwa di mahkamah. Walaupun tujuan kita semata-mata untuk menegakkan peluang perjuangan parti yang sah, katanya, sambil menambah pengkritik parti itu ingin menutup mulut mereka. Sekali lagi, sahabat semua, katanya mereka dikatakan menghasut. Jadi yang didakwa dalam kes hasutan ini bukannya pemimpin-pemimpin daripada Pakatan Harapan, daripada UMNO Barisan Nasional, GRS dan GPS. Yang didakwa kerana menghasut, mengheret institusi diraja itu adalah pemimpin-pemimpin daripada Parti PAS. MB Lato-Lato Sanusi didakwa kerana memperlekeh dan menghina yang Sultan Selangor dan juga yang di Pertuan Agong. Begitu juga dengan Muhyiddin Yassin. Beliau bukan semena-mana ataupun tidak
punya sebab untuk didakwa dalam kes hasutan. Kerana dalam kenyataannya sendiri, apabila berceramah di dunia negeri yang mana PAS kalah teruk dan Bersatu juga kalah teruk, ya, Muhyiddin masih tidak boleh move on. Beliau menyatakan sepatutnya beliaulah yang layak untuk dipanggil ke istana kerana beliau sudah cukup jumlah, lebih dari cukup, kata lebay PAS. Tapi sebenarnya sahabat semua, sedar atau tidak sedar, kenyataan, ya, pada pandangan saya, kenyataan yang dibuat oleh Muhyiddin Yassin itu seakan-akan mempertikaikan, ya, dan memperlekehkan kuasa yang di Pertuan Agong, mempersoalkan. Jadi siapa sebenarnya yang menghasut? Adakah Pakatan Harapan, Barisan Nasional, GPS atau JRS? Sekarang ini mereka pula seakan-akan menjadi mangsa keadaan dan sebagainya. Begitu hebatnya mereka untuk memusingkan segala fakta di sini. Kerajaan, Muhyiddin mendakwa kerajaan sedia ada ketika menjadi pembangkang memperjuangkan hak dan kebebasan rakyat atas nama reformasi. Hari ini mereka tanpa segan silu menggunakan instrumen undang-undang dan institusi kerajaan untuk menyekat kebebasan bersuara, khususnya lawan politik mereka. Sekali lagi sahabat semua, saya ingin memberikan pandangan komen ini. Ya, reformasi itu sedang berlaku. Walaupun tidak begitu cepat kerana hari ini bukannya fully dipegang oleh Pakatan Harapan sebagai satu kerajaan. Ianya adalah satu kerajaan perpaduan, membuatkan ianya perlu diberi kesepakatan, ya, gabungan parti yang ada dalam kerajaan perpaduan. Dan katanya menggunakan instrumen undang-undang untuk menyekat kebebasan mereka bersuara. Selama ini mereka bebas bersuara kehinggakan mereka lupa yang mereka mempunyai limit, keterbatasan, ya, di dalam bersuara. Dalam kita bersuara, ya, dia mempunyai limit. Jangan sehinggakan, ya, menghasut, jangan sehinggakan menghina, menfitnah dan sebagainya. Jadi apabila melebihi batas, pastinya akan dikenakan tindakan undang-undang, ya. Jadi perkara ini sepatutnya, ya, tidak, ya, menjadi pertikaian, ya. Kamu buat kenyataan menghasut, menfitnah dan sebagainya, terimalah imbalannya, ya, untuk didakwa dan sebagainya. Bulan lalu, Muhyiddin Yassin, bekas Perdana Menteri itu mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Gua Musang atas pertuduhan mengeluarkan perkataan menghasut semasa kempen PRK Negeri. Muhyiddin dalam ucapannya mempersoalkan mengapa beliau tidak dijemput oleh yang di Pertuan Agong ketika Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah untuk mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri selepas periode 15, walaupun katanya mendapat sokongan 115 ahli parlimen. Minggu lalu, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah juga menyerbus pejabat YTL Communication Sdn Berhad di Kuala Lumpur dalam siasatan kes ke atas projek One Bestarinet bernilai RM4 bilion ringgit. Pada 2011, YTL Communication diberikan projek One Bestarinet yang dimulakan Muhyiddin Yassin ketika menjadi Menteri Pendidikan di bawah kerajaan pimpinan Najib Razak. Bersatu turut berdepan krisis apabila 6 ahli parlimennya dan seorang adun mengisytiharkan sokongan kepada kerajaan semasa. Muhyiddin menggesa semua ahli Bersatu mengakui walaupun parti itu hanya berusia 8 tahun, perjuangan mereka merentas masa dan sejarah panjang. Wow, itulah, ya, angkat bakul sendiri sahabat-sahabat semua. Jadi sekarang ini beliau pula mengatakan beliau menjadi mangsa keadaan. Ini antara satu kenyataan yang amat-amat memalukan. Jadi kenyataan terkini dari Perdana Menteri kita, belanjawan 2025 fokus stabil inflasi dan juga tangani kos sara hidup. Itu antara kenyataan daripada Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kalau kita lihat, ya, Datuk Seri berkata inflasi negara di tahap 2%, lebih rendah daripada negara jiran seperti Thailand, Indonesia dan Singapura. Jadi kerajaan akan memberikan tumpuan kepada beberapa strategi dalam menstabilkan inflasi sekaligus menangani kos sara hidup dalam pembentangan belanjawan 2025 bulan depan, bulan 10, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata hal ini kerana di bawah kerajaan Madani, ketika ini kadar inflasi negara berada tahap 2% dengan kadar pertumbuhan keluaran dalam negara kasar 5.9% bagi suku kedua tahun ini. Jadi saya baru balik dari Rusia, jumpa Presiden Putin, katanya ada soal jawab, orang tanya berkaitan inflasi kita 2% dan berapa bidang makanan 3 atau 3.5%. Itu pun jenuh kita nak kawal. Saya tak mau jadikan strategi belanjawan Oktober ini bagaimana tangani masalah kos sara hidup berbanding negara jiran seperti Thailand, Indonesia dan Singapura. Inflasi kita rendah, kata Perdana Menteri kita. Itu antara kenyataannya daripada Perdana Menteri kita berkaitan dengan belanjawan yang bakal
dibentangkan ya pada sidang parlimen yang akan dimulakan pada bulan hadapan. Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Dua perkara yang saya kongsikan, Abakau sepertinya akan minta belas kasihan menggunakan emosi dalam permainan politik mereka. Boleh berikan komen dalam ruangan komen, tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apa kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayanya tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Alright Napa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.